Terima kasih Datuk Zainul Rijal, especially quoting my judgment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Abu Zahar Ujang, Speaker Dewan Negara, Ya Amat Bahagia Tun Ahmad Fairuz, bos saya dulu, yang berhormat Datuk Osman Mustafa, yang saya hormati Tuan Haji Ismail Mina, Tan Sri, khususnya Tan Sri Badruddin yang saya nampak kaca di depan sana, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya ni terikat-ikat dengan profession saya dulu. Kalau ada di antara pada hadirin yang rasa nak mengantuk, nak tidur, angkat tangan dulu dan minta izin dengan bekas hakim ni, dia akan benarkan. Oleh kerana kalau di mahkamah dulu ada yang tidur, hukum dia contempt of court, kena penjara. Jadi jangan ada di sini yang kena penjara, ya. Saya diberi masa 45 minit sahaja untuk menghuraikan soal Islam, raja berperlembagaan dan Melayu. Yang biasanya saya ambil masa 3 jam anjuran Biro Tata Negara dan Perpaduan Negara. Jadi saya ringkaskan saja, ya. Kalau begitu saya mulai dengan Melayu dulu, raja berperlembagaan. Lepas itu Islam, supaya saya dapat ruang yang lebih sedikit tentang Islam. Saya mulai dengan mentakrifkan apakah itu Melayu. Oleh kerana tajuk hari ini ialah memertabatkan Islam, maka saya katakan memertabatkan Islam sama artinya dengan memperkasakan bangsa Melayu. Janganlah orang Islam dan orang Melayu bertengkar kerana Melayu kata Asobiah, Islam kata Islamiyah. Jangan. Oleh kerana orang Melayu mengikut tafsirannya ialah orang Melayu ialah seorang yang beragama Islam. Termasuk di sini. Kedua, lazimnya bercakap dalam bahasa Melayu. Ketiga, bersendikan adat resam Melayu. Dan syarat yang keempat ialah ia mesti dilahirkan oleh ibu bapa yang dilahirkan di Semenanjung atau di Singapura sebelum merdeka. Dengar baik-baik, ya. Ataupun salah seorang daripada bapanya dilahirkan di Semenanjung atau Singapura, yang satu lagi itu tidak. Walaupun tak sebut begitu. Maka maknanya orang Melayu, ibunya Melayu, bapanya ialah orang Arab, maka anaknya Melayu. Bapanya orang India, anaknya Melayu. Dan masa kini, jika bapanya orang Cina beragama Islam, maka anak itu anak orang Melayu. Maka ingat, Melayu masa kini bukan lagi Melayu dahulu. Ini yang dinamakan Melayu antarabangsa atau Melayu Nusantara. Dan orang Melayu jangan rasa kecut ataupun takut dengan adanya orang Arab, orang India, orang Cina masuk ditakrifkan sebagai Melayu. Oleh kerana apa? Kekuatan ummah lebih penting daripada kekuatan bangsa. Itu kita kena pegang, ya. Malahan di bawah artikel 153, kedudukan istimewa orang Melayu. Siapakah orang Melayu?
Jika kita tafsirkan Melayu itu merangkumi orang-orang yang saya katakan tadi, maka kota Melayu itu akan melonjak naik ke 60%, ke 70% kepada orang Islam. Jadi kalau kita ramaikan orang Islam, maka kotanya bertambah, meningkat. Bukankah itu menguntungkan kita? Itu dia. Jadi kalau begitu, izinkan saya dalam masa yang terdekat untuk menghuraikan 7 perkara yang berkaitan dengan Melayu yang diwar-warkan sebagai ketuanan Melayu. Apa dia 7 perkara itu? Pertama ialah Malaysia, nama negara kita, dan Malaysia itu artinya tanah Melayu. Kenapa begitu? Malaysia adalah nama terbitan daripada nama Melaya. Melaya adalah terjemahan daripada nama negara kita pada masa merdeka dulu, iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya Melaya. Sekarang ini Malaysia. Maka Malaysia ini tanah Melayu, Melayu Nusantara, Melayu antarabangsa yang saya uraikan tadi. Habis itu dulu. Kedua, agama Islam. Agama Islam hak orang Melayu. Syarat orang Melayu tadi ialah beragama Islam. Maka perlembagaan menetapkan Islam ialah agama persekutuan. Semua orang tahu, tapi rasa saya tidak semua orang tahu apakah pengisian itu. Nanti saya terangkan. Ketiga, Raja Melayu. Raja Melayu dikekalkan sehingga kan tidak boleh apa jua undang-undang boleh menjejaskan kedudukan Raja Melayu. Raja Melayu naik takhta tidak boleh diganggu gugat oleh kerajaan maupun mahkamah sendiri. Itu hak terjamin untuk raja naik takhta. Nanti saya uraikan lebih panjang lagi. Selepas itu, bahasa Melayu. Bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan. Oleh kerana ini tak masuk dalam 3 bab agama, raja, perlembagaan dan Islam, saya huraikan sedikit. Sebenarnya mengikut perlembagaan, sepatutnya ada satu aliran pelajaran saja untuk semua masyarakat Malaysia dan tidak berbilang-bilang. Perlembagaan jelas menyatakan, the national language shall be the Malay language in such script as Parliament may by law provide, provided that no person shall be prevented or prohibited from using, otherwise banned for official purpose, from teaching or learning any other language other than Malay. Maknanya sesiapa pun nak belajar bahasa ibunda dia belajarlah. Tetapi belajarlah dengan sendiri, bukan dibantu oleh kerajaan. Itu maksudnya. Malahan di mana diletakkan? Di mana hendak diletakkan? Presiden perkasa ada di sini ya. Di mana hendak bila sebut perkasa ni, orang dia pun nampak perkasa, betul kan? Di mana kita nak letakkan sekolah jenis kebangsaan? Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India yang mengajar sekular subjek dalam bahasa Cina, dalam bahasa India. Tunjukkan saya di mana peruntukan yang membenarkan kerajaan menggunakan wang negara, sama ada negara atau negeri, untuk membantu sekolah jenis kebangsaan. Tak ada. Syarat 2 tadi ya. This shall not prejudice. This clause shall not prejudice the right of the federal government or the state government to sustain and maintain the use and study of the language of any other community.
Use and study tak sama dengan use, teach and learn yang pertama tadi. Use, teach and learn di sekolah. Nak belajar bahasa ibunda, belajarlah. Tapi kalau teach and study, maknanya study di institusi tinggi, di college atau universiti, untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bahasa Cina, bahasa India, bahasa lain-lain komuniti di Malaysia ini. Iaitu kerajaan boleh menanggung dana negara, dana negeri. Tapi bukan untuk belajar, apatah lagi belajar bahasa sekular dalam bahasa Cina dan India. Tak ada masa. Kalau saya lanjutkan lagi, tak ada masa, ya. Sesudah adanya Raja Melayu, sesudah adanya Bank Bahasa Melayu, perlembagaan kita memperkuatkan lagi orang Melayu dengan tanah reserve Melayu. Malangnya fahaman orang ramai dan pemimpin, tanah reserve Melayu ini seperti orang di Amerika, aborigin di Amerika, ataupun Maori di New Zealand, ataupun di Australia, yang dikurung dalam satu kawasan dipanggilkan Aboriginal Settlement. Malangnya orang Melayu tak faham akan hak yang disediakan oleh perlembagaan. Dengar baik-baik, ya. Tuan minta maaf, tuan, ya. Tuan Ahmad Fairul lah guru saya minta maaf dulu. Tanah reserve Melayu penduduknya begini. Tanah reserve Melayu yang diisytiharkan sebelum merdeka akan terus kekal. Malahan jika dicabut keluar, hendaklah diganti dengan seluas itu, dengan senilai itu. Bukan kita wujudkan Selaman 2, Selaman 3, diganti tanah di Titi Jelebu. Kita wujudkan Selaman Ipoh 2, Ipoh 3 ataupun Shah Alam sebagainya, diganti tanah di Corok Rantau sana. Tidak, ganti dengan sama nilai, sama luas. Itu syaratnya. Kenapa? Untuk menjamin supaya orang Melayu ada hak tanah di negeri dia sendiri. Jangan kita merempet di negeri kita kerana kita tak mampu nak bersaing dengan orang lain untuk memiliki hal tanah. Itu dia. Bagaimana undang-undang itu sekarang? Sekarang ini undang-undang itu mengatakan selanjutnya, kerajaan negeri boleh mengisytiharkan tanah yang belum dicucuk tanam, yang belum dimajukan sebagai tanah reserve Melayu dengan syarat kerajaan mengadakan tanah seluas itu untuk pemilikan umum. Itulah, nampak? Ini soal diskriminasi, ya, equality. Saya nak huraikan dalam masa yang terdekat ini. Apakah maknanya tanah yang belum dicucuk tanam? Oleh kerana Melayu fahamkan tanah reserve Melayu ini ialah tanah untuk buat rumah semata-mata. Itu pun tak buat. Tanah yang belum dicucuk tanam maknanya tanah itu cantik, sesuai dan elok untuk dicucuk tanam. Isytiharkan kawasan itu. Berapa ribu ekar? 1,000, 2,000? Seluas mana tanah itu cantik untuk dicucuk tanam? Tanam apa? Tanam pokok buah-buahan, tanam apa-apa saja yang menguntungkan orang Melayu bercucuk tanam, termasuk berternak kali di tanah yang sesuai itu. Isytiharkan sebagai kawasan Melayu. Adakah kerajaan kita membuat macam itu? Almarhum Tun Razak telah menciptanya dalam Felda. Tapi itu lain kategori, ya. Yang saya cakapkan ini tentang tanah reserve Melayu. Tanah yang belum dimajukan bermaksud
tanah itu sesuai, cantik, elok untuk dimajukan. Majukan untuk apa? Kalau kawasan itu kawasan yang mengandungi batu batan, isytiharkanlah satu bukit itu sebagai kawasan Melayu untuk Melayu membuat kilang kuari batu batan. Barulah kita boleh berniaga menjual batu-batu untuk jalan raya di utara ke selatan. Kuari bukan milik kita, milik orang. Machinery-nya diimport daripada Germany, daripada China dan sebagainya. Mana kawasan yang sesuai untuk dibangunkan sebagai kuari? Kalau di Jeniang, Tan Sri Baharudin ya, ada tanah liat di situ beratus-ratus ekar, isytiharkan itu sebagai tanah reserve Melayu untuk orang Melayu memajukan batu bata, atap genting. Itu yang dimaksudkan. Bagaimana kalau kawasan itu sesuai untuk pelancongan, dimajukan untuk pelancongan seperti Genting Highland? Kenapa orang Melayu tak fikirkan yang kawasan itu boleh dimajukan, dibagikan kepada orang Melayu, diisytiharkan sebagai kawasan reserve Melayu? Ringkaskan lagi. Datuk Perkasa ya. Kalaulah reserve Melayu ini ditabur-taburkan di badan bandar, memecah belahkan undi-undi orang lain, ini boleh menjamin supaya orang Melayu kita mendapat undi 3/4. Ini tidak kita isytiharkan tanah reserve Melayu di desa, kan? Tak, kita masuk di bandar. Seluas mana kita nak untuk menentukan undi Melayu kuat di situ, buatlah. The density of other non-Malay population di situ boleh kita catur dan aturkan. Yang ini kita belum buat lagi. Habis. Mindful of time ya. Okay. Saya pergi pula kepada Regimen Askar Melayu. Regimen Askar Melayu ditubuhkan pada tahun 1932 atas cadangan Raja Melayu Negeri Sembilan dan Raja Alang di Perak. It took the British 32 years nak menubuhkan Askar Melayu. Jadi sekarang undang-undang mengatakan wujudnya Regimen Askar Melayu akan terus kekal. Tetapi perancang atau jeneral-jeneral kita hendaklah memperbagaikan Regimen Askar Melayu itu jangan terhad kepada pejalan kaki saja, tetapi kita buatkan multi-purpose seperti di Amerika, ada Rapid Deployment Force, ada Air Wing dan bermacam-macam lagi yang Askar Melayu ni boleh dihantarkan ke tempat-tempat yang perlu pada masa negara terancam, sama ada dari luar ataupun dari dalam. Jangan tunggu apa yang berlaku di Bosnia, kita tidak bersedia. Apa yang berlaku di Thailand, apa yang berlaku di Filipina, di Mindanao, ini contoh untuk kita pelajari. Maka pejuang kemerdekaan dan raja-raja telah menyediakan wadah untuk menjamin orang Melayu terus memerintah, orang Melayu kekal aman di negerinya sendiri. Tapi ikutlah pengertian yang saya terangkan dalam perlembagaan tadi. Lepas itu bagaimana dengan ketua dengan Kota Melayu? Dia kata itu adalah menjadi tanggungjawab raja dan yang di-Pertuan Agong untuk memastikan kedudukan istimewa orang Melayu dalam 3 bidang.
perkhidmatan awam, perniagaan, beasiswa. Tiga-tiga bidang ini Agung boleh menetapkan kota sebanyak mana yang diperlukan untuk orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Habis di situ sajalah. Kalau tidak nanti saya tak ada masa untuk yang lain. Jadi ada 7 bab dalam Ketuhanan Melayu. Maaf, I'm sweet 73. Jadi kena minum sedikit. Pada hari ini ada umat sekalian, kalau saya bercakap di tempat lain macam jual ubat ya di tepi jalan kaki lima ni, tapi sekarang ni ada Tun Fahrul di sini, Al-Tan Zia Abu Zahar kan, saya rasa segan sikit lah kan, tapi saya beranikan jugalah. Okey, kalau begitu kita pindah kepada Raja Perlembagaan. Oleh kerana orang himpit kita tentang Raja Perlembagaan ini, antara kita pun ada yang mengatakan raja pun dia boneka ya, dia kan, apa guna raja ni? 9 raja, berapa banyak je yang kita bayar gaji dia, kan, bayarkan pada di civil list di istana sebagainya. Jangan, cuba faham ya. Raja berperlembagaan ya, bermaksud raja bukan lagi memerintah secara mutlak seperti raja di Melaka dulu. Raja sekarang ini dia tentukan peranan dia. Saya mulai dengan mengatakan badan berkuasa tertinggi di persekutuan atau di Malaysia ini ialah Majlis Raja-Raja. Itu badan pemerintah yang tertinggi sekali. Kenapa? Oleh kerana badan itulah yang melantik dan memecat Yang di-Pertuan Agong yang kedudukannya ialah the Chief Executive of the Federation. Dasar negara mengenai immigration ke, ya, mengenai dasar pelajaran ke, segala apa yang menyentuh rakyat, kerajaan yang nak buat satu dasar itu hendaklah dibincang dalam majlis ataupun persidangan raja-raja. Ada peranan-peranannya yang lain, tapi saya nak nyatakan badan inilah badan tertinggi sekarang. Apabila badan ini melantik Yang di-Pertuan Agong pula, apakah kedudukan Yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong adalah kuasa eksekutif tertinggi di persekutuan. Kalau di negeri, raja adalah kuasa eksekutif tertinggi, bukan Dewan Negara atau Dewan Negeri, ya, bukan jemaah menteri. Kuasa eksekutif terletak pada Agong. Tetapi kuasa itu dilaksanakan sebahagiannya oleh Agong dan sebahagiannya oleh jemaah menteri atau Perdana Menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri. Kita lihat dulu apakah kuasa Agong. Agonglah yang melantik Perdana Menteri, dan atas syur Perdana Menteri melantik pula jemaah menteri. Bayangkanlah, apabila Agong melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri, maka menteri dan jemaah menteri kata pada Agong, "Hei Agong, kedengar apa saya kata?" Oleh kerana perlembagaan dah dipender, Agong kena ikut nasihat Perdana Menteri dan jemaah menteri dan menteri-menteri. Cuba tengok tu. Tun, you lantik jadi hakim. Lepas tu kata, I want to unseat you. I lagi besar kuasa daripada you. Boleh ke tu? Ini memerlukan forum perbincangan tentang perlembagaan ni kan, yang dah ditender ni. Mahkamah khas.
Tak sign 30 hari. Allah mak, saya ni bertuah lah bercakap pada hari ni. Bersapa kan kita punya yang dipertua Dewan Negara di sini, dia tender undang-undang, raja boleh didakwa mahkamah khas. Dakwa kalau raja tak sign rang undang-undang dalam masa 30 hari, caw lah undang-undang itu boleh kuat kuasakan. Ini memerlukan satu perbincangan, ya. Tak sesuai sekarang ni oleh kerana masa yang begitu cepat sangat, ya. Tapi sebagai mencetus pemikiran, Tuan Haji sebagaimana, ya, tadi saya katakan Agung lantik Perdana Menteri, ya. Perdana Menteri itu kata orang tu anak buah dia pula mengajar toke dia. Apa yang saya cakap engkau dengar, ya. Tengok tu. Yang kedua, institusi legislatif ataupun perundangan terdiri daripada 3 komponen. Raja satu, Dewan Negara satu, Dewan Rakyat yang ketiga. 3 ini 3 in 1. Raja tanda tangan ataupun kita mulai Dewan Rakyat meluluskan undang-undang, diangkat naik ke Dewan Negara, Dewan Negara meluluskannya. Setelah luluskan dua dewan ini, Agung kena sign lah. Oleh kerana 3 komponen termasuk Agung. Sekarang ni Datuk Speaker kata, Agung kau tak sign pun tak apa, 30 hari jalan undang-undang ni. Tengok tu. Di mana letaknya raja tadi tu, yang tanpa perkenannya undang-undang itu tidak boleh berkuat kuasa, tapi selepas 30 hari dia tak berkenan, jalan. Sebenarnya kita orang Melayu penuh dengan budaya adat, ya. Kalau tak setuju tu bukan tu caranya. Patutnya kita beritahu Agung, kalau baginda tak tahu, nyatakanlah sebab-sebabnya supaya kita boleh pertimbangkan. Oleh kerana Agung, you are supposed to be the wisest man. Orang dah jadi raja kan. Apa alasannya agaknya yang Pak Agung ataupun raja tak setuju ni? Tolong beritahu. Kita bincangkan balik dalam Dewan Undang Negeri atau Parlimen dan Dewan Negara. Manakah tahu disetujui. Kalau tak setujui, barulah kita kata, kan, Agung tak pun memberi alasan-alasan yang mensabah yang boleh kita terima, maka bolehlah kita katakan dalam keadaan begitu kita luluskan. Macam tu tertibnya orang Melayu ni. Bukan dengan cara tak sign 30 hari tak sah. Undang-undang kita sah. Itu kasar ni, ya. Saya huraikan sedikit, ya. Mahkamah dia 3 dia, badan eksekutif, badan legislatif dan mahkamah. Mahkamah Agung tak jadi hakim, tapi Agunglah yang melantik hakim-hakim itu. Dan kuasa Agung mengawal kehakiman ialah setelah hakim-hakim memutuskan sesuatu kes jenayah dan sampai ke peringkat rayuan ke mahkamah yang tertinggi, Mahkamah Persekutuan, Agung masih mempunyai kuasa untuk mengampunkan kesalahan itu walaupun Mahkamah Tinggi, Rayuan dan Mahkamah Persekutuan mendapatinya salah. Nampak tak hebatnya kedudukan raja menurut perlembagaan? Tapi sama ada raja, sama ada Perdana Menteri, badan-badan lain, kuasa tidak mutlak. Agung pun ada lembaga pengampunan untuk manasihat dia. Perdana Menteri pun nak mentadbir urus negara ini, dia tidak boleh buat sukati dia. Dia buat undang-undang yang kena diluluskan oleh Dewan Rakyat, Dewan Negara. Kalau tak luluskan, tak jadi undang-undang. Maka Perdana Menteri pun disekat juga kuasanya. Kalau Agung tadi sekat juga kuasanya. Melantik pada menteri bukan sesuka hati dia. Kalau tidak dia kata, Agung, makna kau pandai cakap perlembagaan ni, aku lantik kau lah jadi Perdana Menteri. Ikut suka hati dia, ya kan?
Perdana Menteri naklah lantik dari kalangan wakil rakyat mendapat majoriti suara lebih di Dewan Rakyat. Itu maknanya Agung tak boleh lantik suka hatinya. Umpama kes di Perak, Agung boleh melantik siapa saja yang pada fikirannya mendapat suara majoriti di Dewan Rakyat, yang ketika itu baru sudah pilihan raya, belum ada Dewan Undangan Negeri. Maka Raja boleh melantik siapa saja yang pada hemat pendirian pertimbangannya mendapat sokong majoriti. Tapi ingat ya, apabila Menteri Besar itu tidak lagi mendapat sokongan majoriti, maka dia hendaklah meletakkan jawatannya, ya, melainkan dia minta Raja bubarkan Dewan Undangan Negeri dan Raja berkenan. Kalau begitu adakan pilihan raya sekali lagi. Kalau tidak, dia kena letakkan jawatan. Tidak mendapat majoriti maknanya bukan main agak-agak. Tidak mendapat majoriti kena ditentukan oleh Dewan Undangan Negeri. Baru katakan seorang itu tidak mendapat suara majoriti. Okay. 10 minit lagi. Terima kasih. Apakah yang saya nak cakap dalam masa 10 minit tentang agama Islam? Saya cepat-cepatkanlah ya. Pertama sekali, oleh kerana Tun Ahmad Farouk ada di sini, saya mengatakan bahawa hakim-hakim mahkamah di tinggi kerayuan kepersekutuan mesti dah ada semangat seperti Tun Ahmad Farouk tadi. Itu penting. Saya nak mampu dia, tak dapat naik pangkat lagi dah. Tapi hormat pada pendirian Tun ya. Kenapa saya kata begitu? Dalam kes Serban umpamanya yang saya putus sendiri, kalau nak katakan saya nak negakkan benang basah, saya pulang pada para hadirin yang saya hormati dan saya kasih senyap ya. Di mana salahnya kes Atikur Rahman yang budak pakai serban tadi dibuang sekolah? Salahnya ialah, pertama, hakim yang memutuskan kes saya itu adalah orang Hindu. Datuk makna memutuskan atas perkara Islam dihakimi oleh orang Hindu. Bayangkanlah, kita tak nampak ke ni semua? Apa kata Justice Sri Ram? Dia menggunakan kaedah di India, iaitu setiap amalan yang menjadi sebahagian daripada integral amalan agama itu, ya, tidak ada hak untuk mengamalkannya. Hak maknanya ya, tak boleh dilarang, tak boleh disekatlah. Jadi pakai serban ni adalah sunnah dan sunat. Maka prinsip integral ni, integral tu sebahagian penting dalam agama itu, ya, bagi dia ini bukan penting. Maka bolehlah dibuang sekolah budak tu kerana pakai serban ni remeh. Pandangan dia begitu. Tengok dia ya. Dia faham ke tentang Islam ni? Ya, Islam ni ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh. Yang ini dia tak pakai. Dia pakai prinsip integral yang dipinjam daripada India. Saya kata Islam kedudukannya sebagaimana dibacakan oleh Datuk tadi ya, kedudukannya seperti pokok jati. Akarnya ya teguh, tinggi. Orang agama lain boleh berteduh di bawahnya, bukan bersaing duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini disamaratakan. Istilah yang Tun gunakan tadi, agama Islam disamaratakan dengan agama-agama lain. Tak cih lah ya. Saya huraikan,
Islam is the religion of the federation. Other religions may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Peruntukan begini terdapat dalam 12 perlembagaan negeri dalam Malaysia ini kecuali Sarawak. Ingat ya, Sarawak tidak memperuntukkan bahawa Islam ialah agama negeri. Tetapi 12 lagi memperuntukkan, walaupun bahasanya diubah suai, tapi maksudnya ialah Islam ialah agama negeri, Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Pertama, agama lain boleh diamalkan. Bebas ke? Tidak. Dengan syarat. Amalkan dengan aman, amalkan dengan damai. Apakah artinya aman? Aman maknanya segala undang-undang mengenai dengan keselamatan awam, kesejahteraan awam, public peace, public order, national interest, kesihatan, morality, tata sosial sejagat, tertakluk kepada ini semua. Jadi kalau saya masih bekerja sebagai hakim, ada orang Hindu nak memperkasakan agama Hindu dia dengan memakai cawat. Kita katakan macam mana? Kita katakan cawat lah kan. Ihram kita tu ditarik ke depan, disaik ke depan, nampaklah betis, nampaklah paha dia kan. Tak cawat nama tu. Saya katakan ini bertentangan the law of morality sejagat di negara kita ini. Itu meletakkan Islam ke martabatnya. Macam tu patutnya. Begitu juga dengan kes Halimatul Sa'diyah kan. Dia nak pakai pudar, tutup mata, tutup muka, kecuali mata tu. Ada nas yang membolehkan dia. Maknanya Islam itu terletak di atas. Dan kalau orang Islam nak mengamalkan agama Islam itu bukan saja pada yang wajib tapi pada yang sunat, sepatutnya mahkamah menginterpretkan bahawa kedudukan Islam itu berketindih, maka bolehlah dipertahankan orang nak pakai purdah, orang nak pakai serban. Begitu patutnya. Tak apa, perginya orang tua macam saya ni besok akan diganti oleh orang muda macam Datuk Ahmad Rizal ni kan. Ketika itu boleh buat pembaharuan pula. Bak kata Tun tadi, Profesor Ahmad Ibrahim, berapa tahun dia mencadangkan begitu begini, baru lepas 20 tahun ke. Okey. Sedikit masa lagi ya. Harmony. Saya bawa kes Lord Muruga di Batu Kis. Adakah ini harmony? Oleh kerana maksud harmony ini ialah meletakkan Islam pada setempatnya yang wajar. Agama lain tidak boleh standing, maka duduknya di bawah. Kalau diperagakan di Batu Kis itu ya, dengan gagah perkasa, dengan gagah geram dia, dengan pakai emas, pakai semua ni kan, nak menggerunkan siapa ni? Nak menggerunkan orang Islam ke? Janganlah diperaga-ragakan kepada orang Islam. Negara Islam ini rupanya ada pula raja lain, patung-patung di situ. Itu tidak harmoni namanya. Yang harmoni itu macam ni, engkau buatlah sebesar itu, tapi kau tutuplah untuk penganut kamu. Kamu nak memuji dia, nak apa nak buatlah. Tapi jangan kau tunjuk peragakan dengan megah bangga kepada orang Melayu. Tapi orang Melayu ni saya tak mempercetuskan kegaduhan. Perkasa ada di sini kan. Dialah yang patutnya kan. Dia yang patutnya pasal apa? Macam ni. Kalau tanya Menteri Besar, tanya Perdana Menteri, kenapa biarkan tu? Orang Melayu tak protes pun. Tengok tu. Orang Melayu tak protes pun, maka dibiarkan. Sekarang ini 27 tingkat yang dah approvekan untuk membuat apartmen tu, yang itu nak diruntuhkan. Kerana apa itu? Nak menjaga, memperkasakan Dewa Muruga dia.
Takkan orang Melayu tak faham ni? Kita ingat untuhan dunia tingkat tu semata-mata macam tu ke? Itu telah menjadi heritage dunia. Siapa kata? Dia kata, bukan kita kata. Itu dia. Atuk Perkasa, cuba kita hentikan istilah Melayu, Cina, India ni. Ini mengarut, tahu tak? Kenapa? Melayu, Cina, India, kita kongsi kuasa mentadbir ke negara ini mengikut kota Melayu, Cina, India. Segala-galanya kita nak buat, ini untuk Melayu, ini untuk Cina, ini untuk India. Malahan dia mendesak supaya sekolah Cina tak bagi, mengajuk pergi DAP. Pilihan raya PRU 13 ni, orang Melayu rasa baik-baik. Yang kita tak bagi, dia mengajuk di tempat lain. Macam mana nak pujuk? Bagilah duit 3 berapa juta, 5 juta, 30 juta. Kan? Mengalah kita ni. Cuba kita ni Perkasa, cuba kita ambil tindakan. Minta perintah daripada Tun ni. Minta ni. Tun, boleh tak kita dapatkan perintah daripada mahkamah bahawa bantuan kerajaan pada sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini bertentangan dengan perlembagaan. Kerana sistem pelajaran yang memecah belahkan rakyat daripada sekolah primary lagi sampai ke secondary, sampai ke high school, masing-masing dengan sekolah dia sendiri. Bilakah rakyat Malaysia ni akan bersatu di sekolahnya, pergi di kantin yang sama, makan di sama, bermain di sama? Ini kita saja yang mengalah, orang lain tidak mau. Ini masalah. Jadi sekarang ni sepatutnya bangkitlah orang Melayu menuntutkan hak dia. Kalau 153 tadi sampai dah berapa tahun, 55 tahun, masih lagi tidak dapat menguasai ekonomi, kita bangun dan kita mendesak supaya Agung dan Raja jalankan tanggungjawab amanah yang dituntut oleh rakyat pribumi. Begitu juga tentang hal agama tadi kan. Jangan kita biarkan. Saya lupa nak mengatakan tadi, aman dan damai Aman maknanya selain daripada undang-undang tadi, tanah-tanah kita ni dah ada peruntukan je. Tanah ini untuk bangunan, tanah ini untuk pertanian, tanah ini untuk perindustrian. Bukan boleh buat kuil di mata-mata tempat dengan melanggar syarat kegunaan tanah tu. Di mana majlis perbandaran kita? Di mana kerajaan negeri yang membiarkan keadaan itu? Bila kita wistu, Tan Sri Badruddin di Seremban, saya berasal di situ, di sebelah bangunan Fama itu ada kuil yang sama tinggi, hampir-hampir 3 tingkat dengan bangunan Fama di Seremban. Betul tidak? Kenapa begitu? Majlis agama pun tak apalah. Majlis Perbandaran dan Seremban, kenapa biarkan keadaan macam tu? Bukan tu saja, Tan Sri, atau Bukit Kepayan nama dia, samalah di Yan tu atau Bukit Yan tu kan. Di Yan tu atau Bukit tu kan ada kuil India dulu kan, sebelum merdeka pun kan. Jadi di Seremban, di mana asalnya saya di Bukit Kepayan tu dah dibuatnya kuil begitu hebat, tapi dikelilingi pokok-pokok tinggi, belum sampai masa nak tebang pokok-pokok. Apabila diterbang pokok tu besok, barulah nampak menyerlahnya kuil yang teragung di Seremban. Letaknya di puncak bukit. Dipermainkan besok dengan lampu neon dia, barulah Melayu kata, apa ni? Orang Melayu ni dia menyalak dah sudah. Kan? Bila dah ambil ke orang baru kata, dan punya mana? Kalau ada orang Minangkabau di ni yang biasa dengar ceramah saya lah kan, hak ni ada 2, hak Wak Hang, hak Wak Den kan. Hak Wak Hang, hak Wak Den punya, tapi hak Wak Hang kita kongsilah sama-sama. Tengok tu orang Minangkabau ni, yang dia punya, yang orang punya tu minta kongsi. Kita orang Melayu ni tak yang tu. Hak Waden dah bagi cek kau, dah bagi bukan kongsi lagi dah. Apa yang ada? Ayolah.
Jadi sebab mana saya terang tadi ya, masa 3 jam atau 3 jam reducekan 45 minit kan, tak dapatlah nak puaskan hati ni kan. Tapi mungkin bila masa kita bertemu ya. Cuma bagi saya 5 minit ya. Boleh ya? 5 minit. Datuk Badudin kalau dia cakap dengan rakyat dia 5 minit je lagi dia. Tapi 5 minit dia sampai 10 minit. Dia kelentongkan Datuk speaker tu kan. Saya tak payah kelentongkan dia ni. Saya nak cakap tentang lagi pula dia. Tak, tentang agama Islam ni kan. Dia dah tua ni kan. Dah tua ni. Dah 73. Antara beramai ni saya yang tua sekali kan. 73 kan. Saya nak bercakap tentang memperkasakan undang-undang syariah. Undang-undang syariah terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Ya, maka kerajaan persekutuan tidak boleh mencampuri perkara-perkara yang termasuk dalam senarai kerajaan negeri. Ya, saya nak terangkan dulu. Di dalam senarai persekutuan ada dinyatakan Parlimen boleh mewujudkan kesalahan-kesalahan berkenaan dengan perkara-perkara yang disenaraikan dalam persekutuan. Umpamanya soal banking, umpamanya soal jual beli, pinjam duit untuk beli rumah, untuk beli kereta dan sebagainya itu kan. Ini perkara persekutuan. Maka saya berkata setuju dengan Tun Ahmad Farus tadi, unsur-unsur Islam kita masukkan dalam perkara-perkara di dalam senarai persekutuan tadi. Dia beza ya. Kita gunakan syariah law per se ada masalah. Tetapi kita masukkan unsur-unsur Islam ke dalam perkara-perkara itu seperti Islamic banking, takaful, as-siddiq misalnya kan. Ini semuanya unsur-unsur Islam yang kita terapkan dalam kaedah mengenai dengan undang-undang sivil. Satu lagi, perkara jenayah, prosedur jenayah, prosedur sivil, perkara persekutuan. Tapi tidak masuk prosedur jenayah syariah. Maka syariah boleh membuatkan undang-undang mengenai dengan syariah, kesalahan-kesalahan syariah seperti hudud dan sebagainya. Malangnya ada satu peruntukan dalam perlembagaan persekutuan yang mengatakan mahkamah syariah tidak boleh ada bidang kuasa terhadap kesalahan-kesalahan syariah melainkan ditetapkan oleh Parlimen. Dan Parlimen telah membuat satu undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Syariah Criminal Jurisdiction yang menetapkan mahkamah syariah tak ada bidang kuasa untuk bicarakan kes-kes yang hukumannya lebih daripada 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Atas daripada itu, mahkamah syariah tak ada bidang kuasa. Ini patut dihapuskan ataupun ditingkatkan hukum itu supaya boleh merangkumi kesalahan-kesalahan syar'i. Maaf Adinda ya. Maaf ya. Cukuplah ya. Cukuplah. Kalau nak dengar ceramah Tok Mano yang lebih lanjut lagi, nanti perkasa akan panggil saya pada satu tarikh lain. Ini prinsip orang Rembau ya. Jangan tunggu orang jemput kita. Kita katakan dia nak jemput kita. Itu cara dia. Kita bukan jual barang yang tak laku. Jadi kalau kita jual barang yang laku, itu yang patut kita katakan. Tunggu perkasa memanggil Datuk Makno. Ketika itu kita akan bertemu lagi. Ya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.